Wah, cantiknya kolam air pancut tu. Mesti sebab pihak kulit jaga kan, sebab tu cantik je. Macam itulah juga sungai. Kalau kita jaga dia dengan elok, mesti dia pun bersih dan cantik. Setuju, setuju. Setuju juga. Kan? Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Apakah anda tahu tentang Sungai Langat? Di mana terletaknya Sungai Langat? Apa kepentingan Sungai Langat terhadap penduduk Bangi dan penduduk sekitar Selangor? Jika anda tidak tahu, rakan saya akan menceritakan sedikit tentang Sungai Langat dan kepentingan Sungai Langat. Sungai Langat merupakan salah satu sungai yang terletak di negeri Selangor. Sungai Langat juga merupakan salah satu sungai yang mengalir di Bandar Baru Bangi. Sungai Langat merupakan sumber air mentah utama kepada 7 buah loji rawatan air yang terletak di negeri Selangor, iaitu yang pertama, Loji Air Sungai Langat, yang kedua, Loji Air Bukit Ceras, Loji Air Ceras Bukit 2, Loji Air Sandat Tinggi, Loji Air Sungai Pangsun, Loji Air Sungai Serai dan Loji Air Sungai Dono. Sedar atau tidak sedar, Sungai Langat telah tercemar disebabkan oleh sikap segelintir penduduk yang tidak bertanggungjawab dalam memelihara sungai. Menurut kajian Dr. Hafizan Juhair 2012, daripada 149.3 km Sungai Langat, hanya 49.3 km Sungai Langat yang masih bersih dan tidak tercemar. 100 km lagi setelah tercemar dan tidak sesuai untuk dijadikan air negara sedang menuju ke arah status negara maju pada tahun 2020, tetapi kesedaran sivil masyarakat masih berada di tahap rendah khususnya dalam penjagaan sungai. Jadi, kami telah memilih untuk buat kajian ini berkaitan pengabaian penduduk setempat terhadap penjagaan Sungai Langat, dan kajian kami difokuskan terhadap Sungai Langat di Bandar Baru Apa Bangi. objektif kajian kita ni? Objektif yang pertama ialah mengenal pasti punca-punca utama berlakunya pengabaian Sungai Langat yang mengalir di kawasan Bandar Baru Bangi. Yang kedua ialah mengenal pasti kesan apabila tiadanya penjagaan sungai di Sungai Langat terhadap masyarakat setempat. Dan objektif yang terakhir ialah mencadangkan langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah pengabaian penjagaan Sungai Langat di kawasan Bandar Baru Bangi. Already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go. Seperti yang ditunjukkan sebelum ini, kami telah menggunakan 3 kaedah dalam menjalankan kajian ini. Pertama, temu bual, kedua, pemerhatian dan ketiga, mengedarkan borang soal selidik. Setelah menganalisis data, berikut adalah hasil kajian kami. Rajah tersebut menunjukkan hubungan antara bilangan responden dengan skala yang diberikan oleh setiap 50 orang responden. Skala 5 iaitu sangat setuju menunjukkan bilangan peratusan responden yang paling tinggi, manakala skala 1 iaitu sangat tidak setuju dan skala 2 iaitu tidak setuju menunjukkan bilangan peratusan responden yang paling rendah. Ini menunjukkan bahawa sebahagian besar bilangan responden adalah bersetuju bahawa punca pengabaian penjagaan Sungai Langat adalah disebabkan sikap ketidakprihatinan oleh segelintir. Berdasarkan rajah ini, skala 4 iaitu setuju menunjukkan bilangan peratusan responden yang paling tinggi, manakala skala 1 iaitu sangat tidak setuju menunjukkan bilangan peratusan responden yang paling rendah.
Ini menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa punca pengabaian penjagaan Sungai Langit adalah disebabkan kurangnya kempen kesedaran penjagaan sungai. Kesimpulannya, hasil kajian daripada kedua-dua graf ini telah menjawab objektif pertama, iaitu untuk mengenal pasti punca-punca utama berlakunya pengabaian penjagaan Sungai Langit yang mengalir di kawasan Bandar Baru Bangi. Oleh itu, punca utama penduduk mengabaikan penjagaan Sungai Langit adalah kerana satu, sikap ketidakprihatinan penduduk itu sendiri, dan kedua, kurangnya kempen kesedaran terhadap penduduk Bandar Baru Bangi. Mari kita lihat hasil temubual yang telah kami jalankan sebelum ini. Jadi, pada pendapat Encik, apakah punca yang menyebabkan manusia mengabaikan penjagaan Sungai Langit? Pada pendapat saya, punca pengabaian Sungai Langit ini banyak sebabnya. Kita boleh bahagikan terhadap beberapa faktor dan aspek, tapi saya lebih suka untuk ambil kira tentang norma-norma asal manusia. Sekiranya kita dari kecil tidak diajar tentang nilai terhadap alam sekitar, nilai terhadap perkara yang hak perkongsian bersama. Sebab sungai adalah perkongsian bersama, bukan perkara dalam rumah ataupun sesuatu yang menjadi milikan tunggal. Pendapat Encik, apakah punca masyarakat mengabaikan penjagaan Sungai Langit di Bangi? Pada pendapat saya, puncanya hanyalah satu sebenarnya, iaitu attitude masyarakat sendiri. Apabila kita melihat bahawa masyarakat tidak ada kesedaran dan mengambil hal yang tidak berat kepada masalah persekitaran, jadi mereka ini tidak tahu untuk bersyukur dengan keadaan kebersihan persekitaran itu, dan menyebabkan mereka mengambil mudah membuang sampah di dalam sungai. Bahagian C, kesan apabila penjagaan sungai diabaikan. Soalan 3, pengabaian penjagaan sungai akan menyebabkan berlakunya banjir di kawasan tersebut dan memberi kesan juga kepada sistem saliran. Catapai di atas menunjukkan hasil analisa daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 50 orang responden. Majoriti responden iaitu sebanyak 50% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Ini menunjukkan mereka sedar bahawa apabila sungai tidak dijaga dengan baik akan memberikan kesan yang besar terhadap sistem saliran yang turut boleh menyebabkan banjir. Seterusnya, soalan 8, sumber air bersih turut akan terjejas sekiranya sungai tidak dijaga dengan baik. Catapai ini pula adalah untuk soalan 8 bahagian B. Berdasarkan rajah, sebanyak 50% responden memilih sangat setuju, namun terdapat 2% responden memilih sangat tidak bersetuju. Majoriti responden memilih sangat setuju ini jelas menunjukkan mereka sedar sekiranya sungai tidak dijaga dengan baik akan menyebabkan sumber air bersih terjejas. Perkara ini turut akan memberi kesan kepada kehidupan seharian penduduk setempat juga. Sehubungan dengan itu, kesan utama apabila penjagaan sungai diabaikan. Yang pertama ialah pencemaran sungai yang teruk telah menyebabkan berlakunya banjir kerana sistem saluran yang terjejas. Yang kedua ialah pencemaran sungai yang teruk juga telah menyebabkan sumber air bersih turut terjejas. Mari kita lihat video seterusnya. Apakah kesan yang terjadi apabila masyarakat mengabaikan penggunaan sungai? Kesannya sangat besar sebenarnya. Sungai ini merupakan sumber minuman kita. Pada hari ini masyarakat memikirkan bahawa sumber air bersih itu datang daripada empangan, sedangkan mereka tidak sedar sebenarnya sungai merupakan sumber air mereka. Jadi apabila sungai tercemar, sumber air akan berkurang. Contohnya baru-baru ini masalah di Selangor sendiri, Sungai Langit ini telah tercemar dengan kandungan amonium dan menyebabkan sumber air yang bersih tidak dapat disalurkan dan menjejaskan beberapa kawasan. Bahagian D adalah cadangan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah pengabaian sungai. Daripada 10 soalan yang kami kemukakan, hanya 2 sahaja yang kami pilih. Yang pertamanya soalan 7, untuk mengadakan kempen kesedaran dari masa ke semasa bermula dari sekolah dan masyarakat setempat. Majoriti responden sebanyak 50% telah memilih sangat setuju untuk mengadakan kempen kesedaran, dan hanya 2% sahaja yang tidak bersetuju untuk mengadakan kempen. Di dalam kempen ini, kita bolehlah menerangkan tentang keburukan, kesan sampingan dan masalah yang akan timbul sekiranya sungai diabaikan.
menurut kajian yang dilakukan oleh Zaini Sakawi, Muhammad Hairimi Muhammad Ali, Katimah Rosman dan Abdul Rahim Makno, pendidikan formal di sekolah dan institusi pengajian tinggi melalui mata pelajaran yang berkaitan dengan alam sekitar perlu dilakukan supaya pelajar didedahkan dengan kepentingan alam sekitar. Oleh itu, penerapan ini seharuslah bermula dari rumah dan sekolah supaya anak-anak akan terdedah dengan pentingnya untuk menjaga sungai. Okey, seterusnya kita teruskan kepada soalan nombor 9, iaitu penguatkuasaan undang-undang perlu lebih tegas terhadap mereka yang membuang sampah serta sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Seramai 58 responden bersetuju bahawa perlu tindakan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai, dan hanya 2% responden yang tidak bersetuju. Okey, ini menunjukkan bahawa sebahagian besar bersetuju dengan penguatkuasaan undang-undang sebagai salah satu cadangan penyelesaian untuk menghadapi masalah ini. Okey, melalui kajian-kajian lepas juga, langkah-langkah pengawalan dan pemeliharaan yang komprehensif perlu dirancang dan dilaksanakan selain daripada akta dan undang-undang yang sedia ada bagi menguruskan sisa pekerja dan juga mengawal kualiti air. Kerjasama dan prihatin daripada semua pihak perlu untuk memastikan alam sekitar tidak terjejas. Maka cadangan terbaik untuk mengatasi masalah pengabaian sungai ini adalah: pertama, mengadakan kempen sayangi sungai dari semasa ke semasa. Kedua, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas kepada mereka yang membuang sampah serta sisa toksik ke dalam sungai. So, mari kita lihat apabila pendapat daripada responden yang telah kami temu bual. Cadangan daripada puan sendiri, penyelesaian untuk masalah sungai Langkat. Kalau penyelesaiannya, saya sebenarnya suka yang government ada buat insentif lah untuk mengatasi masalah sungai ni. Tapi cuma satu je, dia punya penyelesaian tu tak mendalam. Contohnya, kalau lagi elok kita letak signboard yang mengatakan kalau buang sampah kalau ada kenakan denda. Tapi bukan sekadar letak signboard, kita laksanakan. Maksudnya kalau betul orang buat, kita betul-betul buat denda. Juga kerajaan boleh menetapkan satu peraturan. Contohnya kita tengok negara Singapura lah. Singapura di mana dia tetapkan kalau kita buang sampah, kita akan didenda. Mungkin kerajaan kita boleh buat situ. Sayangi sungai, kita buat satu papan. Sekiranya buang sampah sini ni akan didenda sekian-sekian berapa nilai dia. Itulah yang saya nampak lah, pandangan saya. Kesedaran kita boleh lihat dari sudut undang-undang. Mungkin boleh dikenakan hukuman yang lebih berat, mungkin boleh pengawasan yang lebih mantap, mungkin juga kita boleh war-warkan tentang apa akan terjadi sekiranya seseorang mengabaikan. Melihat bahawa pihak-pihak berkuasa sendiri perlu menggunakan tindakan yang tegas kepada masyarakat yang duduk di tempat dan kawasan ini, dan juga mungkin boleh mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk memastikan masyarakat ini peka terhadap isu-isu semasa. Adakah anda tahu bahawa di UKM terdapat pusat kitar semula yang terletak di bersebelahan panggung seni UKM? Pada setiap hari Khamis, mereka akan membuat kutipan barang kitar semula di kawasan UKM Bangi. Mereka juga turut membuat projek kitar semula minyak masak terpakai kepada biodiesel. Sekian sahaja mengenai projek kumpulan kami. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan projek ini, terutamanya pensyarah kitas kami, Encik Rafiq Saleh dan rakan-rakan yang lain. Kami akhiri video pembentangan ini dengan kempen iklan Satu Negeri Satu Sungai. Terima kasih dan selamat Tengok! Dengan puntung rokoknya, straw, air kotak, pensel patah, sudu plastik, batang aiskrim, pembalut kerepek. Aduh, Power Rangers pun ada. Mana datangnya semua ini? Macamlah kita tak tahu. Dari kita lah yang membuangnya. Makan aiskrim, campak je pembalutnya ke dalam longkang. Rokok tu petik je. Mentang-mentang lah dah bayar yuran penyelenggaraan, takkan nak biar kopi tu je. Yang industri dengan cara industrinya, yang kilang dengan cara kilangnya, yang terpelajar bukan main dengan cara terpelajarnya. Semua ni pergi ke mana tuan-tuan? Sungai! Sumber air minuman kita.
Sungai kita, hidup kita, tuan-tuan. Marilah kita sama-sama jadikan tanggungjawab kebersihan sungai tu tanggungjawab kita. Jangan lupa, sungaiku, hidupku. Bersama kita pelihara. It's so paper thin, like a house of cards.